Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. Okey. Minta kawan-kawan awak yang lain masuk ya. Umi, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Uh, saya lupa nak bagi. Umi hari tu yang tak datang hari Sabtu ke? Bus hijau mana? Hijau dengan Abah. Abah suruh tolong you tak ada wek hijau. Oh, ada ada rakaman saya buat dekat saya dah letak dekat YouTube saya. Saya tak bagi lagi kot link tu. Nanti saya bagi kat Umi dah. Mana? Okey. Untuk dokumen sumber tu ke Umi tak ada. Cek saya cek. Dokumen dia. Share. Copy. Copy. Okey, siapa lagi yang belum masuk? Ada bakal depan ni. 1, 2, 3. Arami. Arami boleh dengar? Akmal mana Akmal? Siapa tak ada ni? Wani dengan Katin di mana? So after this kalau saya guna Zoom ganti Google Meet tu boleh ya? Tak ada masalah ke? Mana Akmal tadi? Arami, Fazlina, Alif dah masuk. Fazlina masuk dah. Kau duduk tengah tengok video.
So apa tu, Zoom ni dia akan automatic off dalam masa 30 minit. So bila dia off tu kita akan masuk balik lah deh. Kita tunggu Fazrina dengan Alif. So Alif, Umi dengan Arami dah siap dah tengok penilaian satu tu. Dah. Sebelum tu jawab dulu ke ataupun tak jawab? Jawab dulu. Jawab dulu. Tengok nota ke. Kalau tengok nota boleh jawab lah. Ada yang tak faham ke? Umi mungkin ada sedikit ni lah tak faham lah sebabnya dia tak masuk kelas. So Umi pergi tengok rakaman satu lagi dulu deh. Okey, Puan. Hilang dah pula Alami. Macam mana saya nak start ni? Dua orang je ada. Setakat ni yang saya ajar boleh ikut ke, Alif? Boleh insyaAllah. Boleh je. InsyaAllah. Saya kalau boleh nak semua orang dapat A lah. Okey. Tugasan satu beres belakang. Mana saya nak ni? Okey. Mana Akmal? Okey. Dah 8.40 dah ni. InsyaAllah kita sambil-sambil kita tunggu tu. Kita boleh mulalah deh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, so kita sambung daripada Telegram tadi, kita sambung dekat sini. So kalau next time saya nak guna platform Zoom untuk buat kelas, ada masalah ke? Okey ke? Okey. Okey deh. Sebabnya dekat Zoom ni dia boleh record. So in case kalau ada pelajar yang terlepas, so saya boleh send recording tu. Kalau dekat Google Meet saya tak boleh nak record. Okay. Dekat laptop saya ni dia tak ada function record. Kalau dekat Office boleh record. Okay. So ni untuk nak memudahkan you all lah. In case hari tu you punya line tak berapa nak apa tu, nak kuat sangat, tersekat-sekat. So you can go back to the recording and then tengok balik. Okay. Because very important untuk kelas account ni, you tak boleh miss kelas. Okay, bila you miss satu benda yang saya terangkan, you akan tak boleh nak connect. Okay, tak boleh nak connect lah. Alright. So kita ulang balik. Kita dah belajar apa?
bab 1 pengenalan. Okey, so kita dah tengok dah apa dia perakaunan dan kita ada buat ulang kaji sikit dalam penilaian tu. Kita juga ada buat tugasan 1. Okey. So untuk topik 2, dokumen sumber. So kita kena ingat dokumen sumber tu dia dah start dah dengan kitaran. Sebabnya kitaran perakaunan bermula dengan dokumen sumber kan. Okey. So dokumen sumber tu ialah permulaan untuk kita nak buat kerja-kerja perakaunan. So kita kena ingat apa dalam dokumen sumber tu? Kita kena ingat, kita kena hafal jenis-jenis dokumen dan apa maksud dokumen tu. Iaitu dokumen tu menunjukkan urus niaga apa, menerangkan tentang urus niaga apa. Okey. Ni masa dalam kelas ni make sure you ada buku nota, you ada pen untuk nak catat apa yang saya bagi tahu ni. Sebabnya kadang-kadang tu dia terlalu banyak info, so you have to connect all the info. Barulah you boleh ikut kelas ni. So daripada dokumen sumber tu, kan kita kata dokumen sumber tu fungsi dia ialah menunjukkan urus niaga, menjadi bukti sesuatu urus niaga tu telah pun berlaku. So bila kita ada urus niaga jual ataupun beli, kita kena ada bukti bertulis. So dokumen sumber lah. So dokumen-dokumen tu bermacam-macam. Okay. You tahu hanya resit je sebelum you belajar. Okay. Resit you tahu. Iaitu bila kita bayar sesuatu benda, kita akan dapat resit. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi dokumen sebagaimana yang saya dah terangkan dalam topik 2 tu lah. Okay. So untuk topik 2 ni, saya akan minta you buat tugasan 2. Okay. So tugasan 2 tu saya nak you pair. Apa tu? Buat kumpulan. Okay, buat kumpulan. You ada berapa orang 7 ke? 7 So kalau 7, 2, 3 lah. Deh. 2, 3. Okey, 2 orang, 3 orang. Boleh dah? Okey. So tugasan tu berkaitan apa? Berkaitan dengan dokumen sumber lah. Dah. Berkaitan dengan dokumen sumber, iaitu ada kaitan dia dengan simulasi. So saya nak share screen saya. Simulasi. Mana simulasi? Simulasi perakaunan. Di mana simulasi? Buka lagi. Simulasi. So buku yang satu lagi tu kan saya bagi tahu semalam. Hari ni kita nak guna nak tengok buku simulasi dah. Saya share sekejap. So, semua ada buku simulasi dekat depan masing-masing. Simulasi. Alright, this one. Semua ada ni dah. Okey. So dalam buku simulasi ni saya akan terangkan ada beberapa bahagian. Okey. Bahagian yang pertama ni ialah pengenalan lah berkaitan dengan perniagaan, latar belakang dia. Kemudian muka surat 2 ni ialah apakah buku-buku perakaunan yang digunakan, sistem maklumat perniagaan dia. Okey. Kemudian diberitahu ataupun dinyatakan kitaran perakaunan dia. Kitaran perakaunan tu samalah dengan kita punya. Kemudian arahan untuk tugasan. Okey. Seterusnya muka surat 5 ialah ada ini kunci kira-kira dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyata, okey. Sebabnya dalam ni kan ada aset, tetap aset semasa, ada liability, ada equity, okey. So dia adalah satu bentuk lain kunci kira-kira ataupun kita panggil lembaran imbangan. Bila dia dalam bentuk penyata, dia adalah lembaran imbangan. Ingat tak kunci kira-kira tu apa? Kunci kira-kira ialah yang apa tu? Akaun penamat yang kita akan sediakan pada kitaran yang terakhir tu. Okey. Kita ada 2 jenis akaun penamat, iaitu kunci kira-kira dan penyata ataupun akaun untung rugi. Sebabnya bila kita berniaga, kita nak tahu untung atau rugi, dan yang kedua ialah kita nak tahu
berapa banyak aset ada, berapa banyak liability yang kita tanggung dan berapa banyak modal yang telah pun bertambah ataupun berkurang. Boleh faham ni? So ni saya nak terangkan komponen yang ada dalam buku simulasi ni. So dia ada bagi tahu pasal kunci kira-kira ataupun lembaran imbangan dan ada nota berkaitan dengan penghutang dan pemiutang dan ada maklumat tambahan. Okey. Okey, muka surat seterusnya start daripada muka surat 7 dan ke atas tu ialah dokumen sumber. Sampai muka surat berapa? Dokumen sumber tu. Cuba awak belek. Sampai muka surat berapa? Ada ke tak ni buku simulasi depan awak ni? 49. Siapa muka surat 49? Betul. Sebenarnya siapa belakang, siapa habis tu dokumen sumber. Faham tak? Sampai muka surat. Sampai muka surat. Habis kan? Ngalah. Sampai muka surat 94. Faham tak? Okey. So dokumen tu terbahagi kepada beberapa jenis. Jom kita tengok. So kita belajar bab dokumen ni kan? Ni muka surat 7. Dokumen sumber. Mari kita tengok. Dokumen yang mula-mula sekali ialah apa? Voucher pembayaran. So voucher pembayaran tu dia bermula dengan voucher nombor, cuba tengok PV berapa? PV 001 deh. So muka surat 9 start dengan voucher pembayaran PV 001. So ingat lagi tak? Cuba cek dekat buku modul. Voucher pembayaran adalah apa? Cek dekat modul. Voucher pembayaran ialah muka surat berapa dalam modul tu? Mana modul saya ni? Modul muka surat apa? Modul. Tengok dokumen sumber muka surat apa? Voucher pembayaran. Cuba pergi tengok apa dia voucher pembayaran. Nak cuba cari muka surat apa voucher pembayaran? Muka surat 20. Voucher 25. So, apa dia voucher? Voucher adalah dokumen dalaman yang disediakan oleh peniaga untuk merekod segala jenis pembayaran. Okey. Saya dah terangkan sebelum ni, voucher ni ialah kebenaran untuk kita nak mengeluarkan wang. Tak kisahlah kita nak bayar apa-apa, kita mesti kena tulis voucher dulu. Dia tak perlu bagi kepada orang lain. Kita simpan secara rekod dalam dalaman kita. Okey. So, apabila kita nak buat pembayaran, kita kena macam isi dulu voucher bayaran dan pergi minta kebenaran daripada bos dulu. Contohnya nak bayar bil elektrik. Okey. So kita tulis voucher bayaran untuk tujuan bayar bil elektrik. Barulah kita boleh buat pengeluaran duit dekat pejabat tu. Boleh faham tak voucher bayaran? Boleh bagi tahu pada saya apa lagi jenis bayaran? Bila kita buat bisnes, kita nak bayar apa lagi?
Bayar ke pagi kelas? Selain daripada kita bayar bil, kita buat bayar rega pagi kalau kita nego. Kelas? Bila kita berniaga, selain daripada kita bayar bil, so apa lagi tujuan kita mengeluarkan wang? Kita nak beli barang niaga, kita nak bayar hutang kepada pemiutang, kita nak bayar bil elektrik, kita nak bayar belanja-belanja membaiki, kita nak bayar gaji, kita nak bayar apa lagi? Semualah, semua jenis bayaran yang kita nak buat. Okay. Sebelum kita keluarkan cek ataupun kita keluarkan tunai, so kita akan isi dulu voucher bayaran. So voucher bayaran ni, okay, kalau you tengok dekat sini, voucher bayaran ni kita gunakan untuk nak mengeluarkan wang. Okay. So dia ada tanda tangan. Sepatutnya sini ada tanda tangan disahkan. So that bila kita nak keluarkan wang tu maksudnya dikeluarkan dengan kebenaran bos lah. Boleh faham? Siapa boleh faham? Faham tak? Okey tak ni? You Okey, dengar okey. tak? You dengar. Kalau saya duduk kecil, sorry. Saya tahu kau tak faham. Alif okey? Arami okey? Umi okey? Fazrina okey? Okey. So apa yang kita akan buat dalam simulasi ni ialah kita nak kenal pasti dulu setiap dokumen ni. So dokumen yang mula-mula ni ialah payment voucher ataupun voucher bayaran. So PV tu ada sehingga muka surat berapa? Daripada PV 01 sehinggalah kepada PV berapa PV ni PV 15 sampai PV 20 PV 24 25 sampai PV 28 sampai PV 30. Betul tak? Sampai PV 30 kata silap saya. Betul tak? Sampai PV 30. So ada 30 jenis pembayaran yang dibuat. Okey. Ada 30 jenis pembayaran yang dibuat. So saya nak you all kenal pasti satu-satu. Kenal pasti satu-satu. Dia buat bayaran untuk apa? Okey. Kita dah faham dah. PV ni ialah untuk membuat pengeluaran wang. Untuk apa-apa bayaran lah. Okey. So, mari kita tengok yang mula-mula sekali. So, you boleh conteng lah dekat buku you tu. Perhatikan. Perniagaan ni nama dia Perniagaan Nur dan Husna. Okey. Dia ada buat pengeluaran wang kepada petty cash. Petty cash tu nama lain untuk apa? Petty cash tu nama lain untuk wang tunai di tangan deh. Petty cash maksudnya tunai di tangan deh. Apa dia petty cash? Petty cash ialah tunai di tangan. Maksudnya wang tunai di tangan. Okey. So dia mengeluarkan wang untuk digunakan dalam perniagaan dah ni, maksudnya ambil wang tunai. Cuba tengok dia punya 175 ni transfer to petty cash, check number 660250. Maksudnya cash check, dia keluarkan cash check.
Okey, so ini kita panggil apa? Ini kita panggil, ada cantik kat ni. Oh, alah. Ini kita panggil mengeluarkan wang daripada bank. Betul tak? Untuk kegunaan siapa? Kegunaan perniagaan ataupun kegunaan sendiri? Untuk kegunaan perniagaan deh. Maksudnya untuk kegunaan pejabat lah. Of course, kita mesti nak kena ada duit di tangan juga kan? So berapa? RM 175. Boleh tak? Okey. So dia cashkan cek 175 ni, dapatlah duit dekat bank. Boleh? So saya nak awak pergi identify PV02. So setiap PV tu dia sertakan cek kat sini. Nilai dia mesti sama. Kalau awak tengok sini nilai dia 5,500, 5,500. Okey. So semua ni pembayaran menggunakan cek. Tapi tujuan dia untuk apa? Ni tujuan dia untuk apa, bayar kepada siapa. So boleh tak you all conteng dekat sini. Fikir apakah pembayaran yang dibuat ni. Boleh tak? Cuba fikir yang Boleh. So kalau Zoom ni dia automatic off, dan kita masuk link yang sama deh. Masuk link yang sama. Okey. Bagi saya 2 minit. Kalau dia off, kita masuk link yang sama ya. Ada lagi? Tadi kita schedule untuk 30 minit je. Kalau dia off ni kita akan masuk link yang sama. Okey, siapa boleh jawab ni? Urus niaga ni untuk apa? Payment voucher kepada Pay to Maju Jaya. Bank settlement of December 2018 balance. Okey. Bayar kepada siapa ni? Awak cek dekat muka surat 4 tu. Maju Jaya tu siapa? Cuba cek dekat muka surat 4. Muka surat 4 buku simulasi tu lah.
Maju jaya tu siapa? Penghutang ke pemiutang? Boleh tak cek muka surat 4 ke? 4 ke 5? 5. Muka surat 5. Okay. Pemiutang. Bayar pemiutang. So bayar kepada pemiutang. So you conteng dekat situ. Membayar. Okay. Dia punya. Dia bagi ada 10 minit lagi. So you conteng kat situ. You conteng dekat bawah tu. Membayar. So nak check dekat mana muka surat 5. Kita nak tahu maju jaya kan. So maju jaya ni ialah pemiutang. So maksudnya menjelaskan hutang dah kita cakap. Menjelaskan hutang. Okey. Hutang kepada maju jaya. RM 5,500 ataupun membayar pemiutang. Samalah tu deh. Membayar pemiutang maju jaya RM 5,500. Boleh tak? Dengan cek deh. Dengan menggunakan cek. Maksudnya dia bukan bayar cash. Dia bayar dengan duit cek, duit bank. Boleh? Faham ni? Sama ada. So dua lah. Dua ayat dia sama ni deh. Baik. Boleh kita teruskan PV003. So kita nak kenal pasti dan nak faham dokumen je ni. PV003. Okey. Perniagaan Nur Husna membuat bayaran kepada Kota Baru Trading. Siapa Kota Baru Trading ni? Cek dekat muka surat 5. Dia ada senarai penghutang dengan senarai pemiutang tu. So Kota Baru Trading pun pemiutang juga deh. So bayar hutang dia pun. So tarikh tu you kena tahulah. So ayat yang samalah. Menjelaskan hutang kepada pemiutang Kota Baru Trading 1,500. So kalau perhatikan dekat muka surat 5 tu sama macam tadi Maju Jaya tu kan. Dia ada hutang 5,500 dengan Maju Jaya, maksudnya dia jelaskan dalam PV002 tadi. Okey. Manakala PV003 pula dia jelaskan hutang dengan Kota Baru Trading 1,500. Maksudnya dia ada baki hutang dengan pemiutang, pembekal sebanyak 1,500. So dia jelaskan pada 14 Januari. Faham dah? Okey. Sekejap. Next. Yang PV03 boleh?
Boleh kita teruskan? Cuba buat PV04. Okey, macam ni. Boleh tak saya minta awak partner? Okey. Kemudian awak discuss. So hari ni kita buat PV dulu. Okey. Hari ni kita buat PV dulu. PV daripada 01 sampai PV 30. Dah. Sampai PV 30 tu. So guna masa kelas ni daripada pukul 9 sekarang ni sampailah pukul 10 nanti. Settlekan yang PV dulu. Dah. Boleh tak? Apa yang saya suruh buat ialah kenal pasti. Kenal pasti PV 004 apa urus niaga dia. Macam tadilah daripada 001 tu saya dah bagi tahu. 001 ialah mengeluarkan wang daripada bank untuk kegunaan pejabat. Dah. So awak bincangkan dengan partner awak. Umi partner dengan siapa? Rina. Umi partner dengan Rina. Arami partner dengan siapa? Arami partner dengan? Alif. Okey. So yang lain tu saya akan maklum dalam Telegram. So boleh tak hari ni buat dalam masa sejam ni. Okey, sehingga pukul 10 nanti. So in case kalau you tak faham mana-mana PV, PM saya dekat Telegram. Boleh? Boleh tak discuss antara awak di bawah ni? Boleh ke? Boleh. So maksudnya buat dengan partner awak. In case kalau misalnya tak tahu, contohnya PV 05 tu apa benda puan? Tak faham. So boleh tanya saya dalam Telegram. So kita buat tu, kita berinteraksi dalam Telegram. Boleh? Dah. Lepas tu nanti saya akan bagi satu template dekat awak yang kita dah jawab ni dekat dalam buku simulasi tu, kita dah conteng tu, kita nak transfer jawapan tu ke dalam Microsoft Word nanti. Saya akan sediakan table nanti. Boleh tak? So hari ni baru buat PV baru. Okay. Lepas habis PV, kita akan pergi ke next document. Contohnya invoice ke, receipt ke. Dah. Boleh dah? Okay, kita tak jangan buang masa. You all buat kerja dengan partner. Nanti inform saya dalam Telegram. Okay? Kita nak habiskan semua 30 PV tu hari ni. Dalam masa lebih kurang 50 minit ni. Ada 30 PV, 50 minit. Mesti siap. Boleh dah? Discuss dengan partner, kemudian bagi tahu dekat Telegram. Okay? So saya akan tunggu dekat Telegram ni dah. Boleh? So kerja kita hari ni ialah kita nak memahami dokumen. Melalui dokumen tu apakah urus niaga yang dibuat. So dokumen yang pertama kita nak tengok ialah dokumen voucher pembayaran. So bila kita mengeluarkan voucher pembayaran, banyak jenis pembayaran yang kita boleh buat. Satunya ialah kita boleh ambil duit daripada bank masuk ke tunai. Kita juga boleh membuat bayaran hutang kepada pemiutang. Ada baki dengan pemiutang yang kita tak jelaskan lagi, so kita jelaskan. So semuanya menggunakan payment voucher. So kalau perhatikan PV ni ialah menggunakan cek. Okay, so maksudnya semua ni bayaran menggunakan cek. Okay. So kita habiskan PV. So nanti awak akan jumpa lah. Nak bayar bil elektrik pun ada. Nak bayar bil air pun ada. Okay. Boleh? Boleh ke kelas? Boleh. Okay, boleh. So saya off dekat sini. Kita berinteraksi dalam Telegram. Okay. Okay, so terima kasih. Saya off dulu Zoom meeting ni. Kita akan jumpa dekat Telegram. Okay, thank you kelas.
Thank you, Tak habis Puan. lagi, kelas tak habis lagi. Kita sambung kat Telegram. Thank you.